Rizwani binti Ruslan serta dua orang rakan saya akan mengulas buku yang kami pilih iaitu Pendidikan Inklusif di Malaysia. Saya akan memulakan dengan mengulas sedikit berkenaan dengan maklumat latar buku yang kami pilih. Tajuk buku ialah Pendidikan Inklusif di Malaysia. Buku ini dikarang oleh Hishamuddin Ahmad, Siti Raihamah Ali, Moh Nazir Moh Sabit, Kamal Syafi'i dan Faridah Hanim Yahya. Buku ini diterbitkan oleh Universiti Pendidikan Sultan Idris. Ketebalan buku ialah berukuran 1.2 cm iaitu mempunyai 211 halaman. Dan font yang digunakan pada buku ini ialah Times New Roman dan saiz font pula adalah 12. Baiklah, seterusnya konsep kulit hadapan dan belakang buku ini adalah sangat ringkas yang mana dapat dilihat dari segi warna yang digunakan iaitu biru gelap. Warna yang biru gelap ini dapat menimbulkan kesan kontra kepada tajuk buku yang menggunakan warna putih dan kuning. Selain itu, penggunaan grafik juga telah diaplikasikan di bahagian kulit hadapan dengan memaparkan simbol-simbol kategori murid berkeperluan khas di sekolah. Terdapat juga tajuk utama, nama pengarang dan logo UPSI di bahagian kulit hadapan ini. Pada bahagian kulit belakang pula, terdapat huraian isi kandungan yang ringkas menggunakan font Times New Roman. Dan apa yang paling menarik, konsep kulit hadapan dan belakang buku ini dicetak berwarna dengan menggunakan kertas yang lebih bermutu. Beralih kepada maklumat dalaman pula dapat dilihat dari segi kekuatan. Antara kekuatan buku Pendidikan Inklusif di Malaysia ini ialah mempunyai susunan kandungan unit dan subtopik yang sangat teratur. Buku ini mengandungi 10 unit dan di bawah unit-unit tersebut terdapat susunan subtopik yang memperincikan tajuk secara sistematik disertai nombor halaman tertentu. Hal ini sekaligus memudahkan pembaca untuk mencari maklumat tertentu dengan lebih cepat. Kekuatan yang berikutnya pula ialah buku ini menyediakan soalan-soalan latihan sebagai pengukur kepada kefahaman pembaca dalam menguasai sesuatu topik dengan baik. Contohnya, buku ini menyediakan soalan latihan berbentuk struktur dan esei di setiap halaman terakhir unit. Perkara ini memudahkan pembaca untuk membina kebolehan merumus serta membentang hasil memahami topik dalam bentuk jawapan kepada soalan-soalan latihan. Dan akhir sekali, buku ini juga mempunyai kekuatan dari segi penyampaian maklumat dan olahan idea yang sangat terperinci. Penyampaian dan susunan maklumat yang terperinci ini akan memudahkan pembaca untuk menghayati keseluruhan idea penulis dan ketepatan sesuatu konsep atau prinsip topik tersebut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua. Nama diberi Syahiwatul Aina binti Khadim. Saya akan menyambung mengenai elemen yang seterusnya iaitu elemen kelemahan. Terdapat 3 kelemahan yang terkandung dalam buku Pendidikan Inklusif di Malaysia. Yang pertama ialah menggunakan kosakata yang tinggi. Penggunaan kosakata yang tinggi ini boleh mendatangkan kesukaran kepada pembaca untuk memahami isi kandungan dan maklumat yang disampaikan oleh penulis. Ini mengakibatkan pembaca akan membuat tanggapan sendiri tentang maklumat yang disampaikan oleh penulis melalui pembacaan mereka, dan perkara ini membimbangkan lagi apabila pembaca beranggapan buku yang dihasilkan ini tidak berkualiti kerana mereka tidak memahami apa yang disampaikan oleh penulis. Yang kedua pula ialah penerapan imej dan rajah yang digunakan tidak menarik. Penulis hanya menggunakan imej dan rajah hitam putih dan tidak menggunakan warna-warna yang lain. Penggunaan imej dan rajah hitam putih ini akan memberi kesan negatif kepada pembaca seperti cepat berasa bosan, mengantuk dan tidak tertarik untuk meneliti imej dan rajah yang disediakan. Di samping itu, susunan rajah yang digunakan juga tidak teratur dan kemas, malah kelihatan kabur di mata pembaca sendiri.
Dan seterusnya, kelemahan yang ketiga pula, yang terakhir sekali, adalah pembahagian unit dan subtopik terlalu banyak. Dapat diperhatikan, buku ini mengandungi 10 unit yang mengandungi subtopik yang pelbagai di dalamnya. Isu ini boleh menyebabkan pembaca cepat berasa bosan dengan pembacaan mereka, dan ini akan mengeruhkan lagi keadaan apabila timbul sikap malas dalam diri pembaca sendiri untuk membaca buku pendidikan inklusif di Malaysia ini. Seterusnya ialah elemen ciri-ciri istimewa. Terdapat 4 ciri-ciri istimewa dalam buku pendidikan inklusif di Malaysia ini. Yang pertama ialah dapat memberi pengetahuan dan pemahaman baru kepada pembaca. Hal ini dikatakan demikian kerana pembaca berpeluang mengetahui tentang dunia pendidikan inklusif di Malaysia dan di luar negara. Pembaca juga dapat meningkatkan kefahaman dan menambah ilmu pengetahuan mengenai pendidikan inklusif di Malaysia dan juga di luar negara dengan pembacaan yang telah dijalankan. Ciri istimewa yang kedua pula ialah buku pendidikan inklusif di Malaysia ini sesuai digunakan oleh pelbagai lapisan masyarakat. Hal ini dikatakan demikian kerana buku ini menjurus kepada isu semasa di samping menjadi panduan kepada mahasiswa dan mahasiswi untuk mencari maklumat dan latihan khusus yang dalam bidang pendidikan. Ciri istimewa yang ketiga pula ialah pemilihan judul bertetapan dengan isu yang diketengahkan. Hal ini secara tidak langsung memberi kefahaman kepada pembaca. Sebarang kekeliruan, kecelaruan tidak akan timbul kepada pembaca semasa mereka menjalankan pembacaan kerana isu yang diketengahkan berkait rapat dengan judul buku tersebut. Ciri istimewa yang terkandung dalam buku pendidikan inklusif di Malaysia yang keempat dan juga yang terakhir, penggunaan format rujukan American Psychological Association ataupun lebih dikenali sebagai APA. Hal ini membuktikan bahawa penulis telah merujuk sumber-sumber yang berautoriti dan yang telah disahkan kesahihannya. Dengan penggunaan APA ini, menjadikan buku pendidikan inklusif di Malaysia ini merupakan salah satu buku yang bertaraf dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah binti Ramli memegang muka metrik di 2020-1093091. Okey, seterusnya kan saya akan mengulas tentang isu kandungan buku pendidikan inklusif di Malaysia. Buku ini juga mempunyai 10 unit yang menerangkan tentang pendidikan inklusif atau pendidikan kepada murid berkeperluan khas. Okey, unit yang pertama bertajuk pengenalan pendidikan inklusif, membincangkan matlamat, objektif, definisi serta pendekatan program pendidikan khas dan pendidikan inklusif oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Unit kedua pula membincangkan dasar bagi pendidikan inklusif. Unit ini membincangkan dan menerangkan dasar akta-akta perundangan bagi pendidikan inklusif di Malaysia dan di peringkat antarabangsa. Unit ketiga pula menghuraikan tentang tajuk murid berkeperluan khas berkefungsian rendah, sederhana dan tinggi dan di peringkat yang pertama. Unit keempat pula bertajuk murid berkeperluan khas berkefungsian rendah, sederhana dan tinggi. Penulis membincangkan MBK berkeperluan khas rendah, sederhana dan tinggi seperti spektrum kecelaruan autism, sindrom Down, dyslexia, attention deficit hyperactive disorder iaitu ADHD. Unit kelima pula penulis menerangkan tajuk murid berkeperluan khas ketidakupayaan pelbagai. Penulis menerangkan tentang jenis-jenis ketidakupayaan pelbagai yang merangkumi fizikal, komunikasi, kognitif dan pelbagai lagi. Manakala dalam unit ke-6 pula penulis menerangkan tajuk model pendidikan inklusif iaitu merangkumi luar negara dan dalam negara. Okey, unit yang ke-7 pula bertajuk kurikulum dan peranan guru dalam pendidikan inklusif. Penulis menerangkan tentang skop dan kategori kurikulum yang tersendiri bagi kategori murid berkeperluan khas. Unit ke-8 pula bertajuk teknik PDPC bagi pelajar dalam pendidikan inklusif. Jenis dan ciri PDPC untuk murid berkeperluan khas yang selari dengan PAK ke-21 dan era pendidikan terkini. Seterusnya, unit ke-9 pula bertajuk pentafsiran dalam pendidikan inklusif.
Penulis membincangkan model dan kaedah pentafsiran dalam pendidikan inklusif, khususnya pentafsiran secara formatif dan sumatif yang selari dengan pendidikan masa kini. Manakala, unit yang terakhir pula bertajuk Fasiliti dan Sokongan dalam Pendidikan Inklusif. Penulis menerangkan tentang keperluan fasiliti dan khidmat sokongan dalam memertabatkan dan mencayakan pendidikan inklusif di Malaysia. Elemen yang seterusnya dan juga yang terakhir, cadangan penambahbaikan. Cadangan penambahbaikan dalam buku pendidikan inklusif di Malaysia ini berbagi kepada 3. Yang pertama adalah penulis perlulah menggunakan kosa kata yang mudah difahami. Penggunaan kosa kata yang sederhana dan mudah untuk dipahami pembaca ini sangat membantu dalam merealisasikan impian semua penulis untuk memastikan maklumat yang disampaikan difahami oleh semua pembaca. Penggunaan istilah-istilah yang mudah diterapkan oleh penulis dalam buku ini selari dengan tahap pemikiran pembaca. Isu-isu seperti sukar untuk memahami isi yang disampaikan tidak akan timbul sekiranya penulis bijak dalam mengatur dan menyusun teknik penggunaan kata dan juga istilah. Cadangan penambahbaikan yang kedua pula ialah menggunakan imej dan rajah yang lebih menarik. Hal ini dikatakan demikian kerana penggunaan imej dan rajah yang menarik dalam sesebuah buku mampu menjamin keberhasilan tahap kefahaman golongan pembaca. Penggunaan imej yang mempunyai pelbagai warna mampu menarik minat pembaca untuk meneliti imej tersebut. Penggunaan pelbagai jenis warna ini boleh menjadikan sesuatu bahan itu timbul dan mempengaruhi daya mata pembaca. Dengan hanya meneliti imej dan rajah yang berwarna sahaja, pembaca dapat memperoleh berbagai maklumat sama ada tersurat atau tersirat yang disampaikan oleh penulis dengan hanya berpandukan imej dan rajah yang dipaparkan. Penambahbaikan yang terakhir dan juga yang ketiga adalah mengurangkan bilangan unit dan subtopik. Hal ini dikatakan demikian kerana sebelum membaca sesebuah buku, pembaca akan melihat terlebih dahulu bilangan unit dan subtopik yang diketengahkan oleh penulis. Bilangan unit dan subtopik yang sedikit akan mempengaruhi keinginan pembaca untuk membaca buku ini. Pembaca akan berpendapat bahawa buku ini boleh dihabiskan pembacaannya dalam tempoh masa yang singkat dan ini boleh menjimatkan masa mereka sendiri.